Salam sejahtera, Anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awal. Kita mulakan dengan perkembangan pasaran di Asia. Saham di pasaran Asia dijangka dibuka bercampur hari ini dengan pelabur menantikan data PMI China yang akan diumum pada pagi ini. Terdahulu saham di pasaran Amerika catat sedikit peningkatan pada Rabu menjelang laporan data ekonomi pada minggu ini. Pelabur ketika ini dipengaruhi kerisauan berkenaan kadar inflasi. Pada penutup, indeks Dow Jones naik 25 mata, indeks S&P 500 naik 6 mata dan juga Nasdaq naik 19 mata. Antara data yang dinantikan adalah data pekerjaan mingguan dan data pekerjaan swasta yang akan diumumkan pada lewat hari ini. Ini akan diekori dengan data pekerjaan bulanan pada Jumaat. Pelabur dijangka memerhatikan petanda pemulihan ekonomi dan juga kenaikan inflasi di Amerika. Seterusnya, gergasi teknologi China Huawei melancarkan sistem operasi OS telefon pintar sendirinya dikenali sebagai Harmony OS. Langkah itu dilihat sebagai usaha Huawei untuk menyesuaikan diri selepas kehilangan akses ke perkhidmatan mudah alih Google. Amerika Syarikat 2 tahun lalu meletakkan meletakkan Huawei dalam senarai hitam perdagangan. 100 model telefon pintar Huawei akan dikemas kini dengan sistem Harmony OS. Sistem tersebut turut tersedia untuk model tablet dan skrin pintar tertentu pada suku keempat tahun ini. 我们 Harmony OS 鸿蒙的极致的性能体验，也超越了过去安卓这个时代的这种用户体验。我们在安卓时代，我们解决了越用越慢老化卡顿的问题。今天我们在鸿蒙 OS 无惧老化，性能更强悍、更持久。 这就是我们万物互联、万物智能时代最强大的操作系统。 Pelancaran sistem operasi ke peranti pengguna Huawei dilakukan selepas syarikat itu disenarai hitam Amerika Syarikat. Ini menjadikan beberapa perkhidmatan penting termasuk Google dan chip komputer dilarang didagangkan bersama Huawei. Amerika Syarikat mendakwa Huawei membantu menjalankan pengitipan untuk China yang dinafikan syarikat itu. Senarai hitam itu menjadi tamparan hebat buat Huawei memandangkan ia bergantung banyak teknologi penting daripada Amerika Syarikat. Dan kita beralih ke perkembangan dalam negara. SME Bank mengemukakan permohonan kepada Bank Negara untuk dana tambahan kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar TRRF sebanyak 200 juta ringgit. Ini bersempena dengan bantuan kewangan yang diumum kerajaan di bawah pakej rangsangan Pemerkasa Plus bernilai 40 bilion ringgit. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank Arya Putra Ismail berkata bank itu telah menggunakan sepenuhnya peruntukan sebelum ini dan telah luluskan pembiayaan bernilai 150 juta ringgit sejak ia mula diperkenalkan pada tahun lepas. Tambahnya, di bawah SME Relief Program, SME Bank telah membantu 3,084 pelanggan dengan nilai pembiayaan berjumlah 4.1 bilion ringgit. Selain daripada TRRF, SME Bank juga akan terus menyediakan skim pembiayaan SME Go Pemerkasa Plus bagi membantu kontraktor G2, G4 yang telah ditawarkan kontrak oleh kerajaan persekutuan atau negeri, kementerian, jabatan serta agensi. Pembiayaan kontrak akan dibiayai oleh SME Bank melalui MySME Bina untuk kontrak pembinaan termasuk infrastruktur atau MySME Bekal bagi kontrak pembekalan atau penyelenggaraan. Skim pembiayaan SME Go Pemerkasa Plus adalah untuk tujuan modal kerja dengan had pembiayaan sehingga 1 juta ringgit. Bagi menyokong Pemerkasa Plus, SME Bank turut bersetuju untuk memberikan pengecualian bayaran sewa 100% selama 7 bulan lagi bermula dari Jun 2021 hingga Disember 2021 dengan nilai penjimatan kos berjumlah 6.6 juta ringgit. Sebelum ini, SME Bank lapor pelaksanaan mandat serta adaptasi pendigitalan adalah penyumbang utama kepada kejayaan prestasi SME Bank pada 2020 biarpun berdepan cabaran luar biasa. Pengerusinya Datuk Seri Nazir Arif berkata bank itu bermula dengan momentum positif pada 2020 ketika ia memajukan peralihannya kepada institusi kewangan, pembangunan digital dan berpaksikan pelanggan. Menurut Nazir, daripada keseluruhan pembiayaan yang diluluskan, 50.4% adalah daripada kategori PKS bersaiz kecil dan 36.6% adalah usahawan PKS bersaiz sederhana. Ketua Pegawai Eksekutif Arya Putra berkata lanjutan moratorium bersasar SME Bank di bawah program bantuan SME memanfaatkan seramai 3,084 pelanggan yang layak dengan jumlah nilai pembiayaan sebanyak 4.1 bilion ringgit. Selain memfokuskan untuk menyokong PKS agar terus bertahan, katanya bank akan terus memainkan peranannya dalam menyampaikan hasrat kerajaan melalui peruntukan belanjawan 2020.
Bank itu memperuntukkan dana sebanyak RM200 juta untuk MySME Lady, sebuah kemudahan pembiayaan yang khusus untuk memperkasakan usahawan wanita dalam mengembangkan perniagaan mereka. Selain daripada itu, anak syarikat milik penuhnya Center for Entrepreneur Development and Research Sdn Bhd terus menawarkan program pembangunan dan latihan keusahawanan walaupun secara dalam talian kepada para usahawan dari setiap peringkat perniagaan sepanjang tahun lepas. Dan kesediaan kerajaan menyediakan geran khas prihatin tambahan sebanyak RM1,500 umpama talian hayat untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro meneruskan perniagaan mereka. Mungkin nilainya tidak banyak tetapi ia cukup bermakna kerana dapat membantu mereka yang menghadapi masalah kekurangan pendapatan. Beberapa pemilik PKS dan perusahaan mikro yang ditemui di Ipoh berjanji mahu menggunakan sebaik mungkin geran yang diterima untuk perniagaan mereka. Tapi dengan bantuan daripada kerajaan ini sedikit sebanyak dapat membantu kami untuk teruskan sustain dalam bisnes dan mungkin sedikit sebanyak dapat mengurangkan kos kami dan dapat menambah modal kami untuk mengembangkan lagi bisnes kami. Alhamdulillah, jika saya dapat lagi bantuan yang terbaru daripada kerajaan ini, saya akan menggunakan dia sepenuhnya untuk bisnes saya dan saya akan go for online sebab sekarang ni kita harus belajar ilmu yang baru. Sebelum ni saya dapat terima juga bantuan GKP 1.0 yang dulu. Amat membantulah. Amat membantu dari segi modal. Sebabkan musim KP ni jualan memang tak boleh banyak lah. Tak boleh 100% berharap pada jualan lah. Alhamdulillah dapat bantuan GKP dari pihak kerajaan Malaysia. Sedikit sebanyak membantu perniagaan saya, dapat menambah modal perniagaan saya. So saya mintalah kepada semua peniaga lah, yang mana akan dapat bantuan yang kali ketiga ni lah, gunalah dengan sebaiknya lah modal-modal yang diberi oleh kerajaan bantu ni untuk buat pusingan modal lah untuk nak beli barang berniaga apa-apa ke kan. Janganlah buat yang tak berbaloi lah kan. Dan seterusnya, dakwaan Menteri Kewangan bahawa kerajaan tidak mempunyai kuasa untuk mengarah bank untuk laksana moratorium secara automatik menimbulkan rasa kecewa di kalangan pemuda UMNO. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menegaskan alasan itu tidak boleh diguna pakai kerana kerajaan ada 3 punca kuasa utama. Malah dakwanya lagi, kuasa itu memberi peruntukan kuasa besar untuk mengarahkan bank menawarkan moratorium secara automatik. Antara punca kuasa utama yang dimaksudkan adalah Seksyen 72 dalam Akta Bank Negara Malaysia 2009 / Akta 701, Seksyen 6 dan 7 dalam Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 / Akta 758 dan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Malah jelas Ashraf, tanpa ordinan darurat sekalipun, 2 undang-undang sedia ada memperuntukkan kuasa Menteri Kewangan yang amat besar. Untuk itu, beliau mengharapkan kerajaan dapat memanfaatkan sepenuhnya kuasa yang ada sebagaimana yang dinyatakan untuk mengarahkan bank yang ternyata mencatat keuntungan mencecah berbilion ringgit hanya pada suku tahun pertama 2021 sahaja.
Seterusnya, Express Rail Link Sdn Bhd ERL akan menggantung semua perkhidmatan trennya mulai esok. Penggantungan itu akan berkuat kuasa sehingga notis lanjut susulan pelaksanaan sekatan pergerakan penuh atau total lockdown 3.0. ERN dalam kenyataan memaklumkan bahawa keputusan itu dibuat susulan rundingan dengan Kementerian Pengangkutan dan Agensi Pengangkutan Awam Darat. Ia juga mengambil kira arahan terkini kerajaan berhubung langkah bekerja dari rumah serta sekatan perjalanan lebih ketat yang bermula semalam. Kenyataan itu menyebut lebih setahun selepas penularan pertama COVID-19, hampir tidak ada perjalanan udara dan bilangan pengguna perkhidmatan tren tersebut adalah terhad. Ini menyebabkan purata pengguna harian ERL merosot sebanyak 69% pada 2020 berbanding 2019 sebelum negara dilanda COVID-19. Dengan pelaksanaan sekatan pergerakan penuh sejak Selasa, purata penumpang terus menjenam sebanyak 89% berbanding tahun sebelumnya. Sehubungan itu, mereka yang terpaksa melakukan perjalanan kerana perkara yang mustahak sepanjang tempoh PKP 3.0 adalah dinasihatkan mengambil langkah alternatif untuk pengangkutan mereka. Maklumat berhubung option pengangkutan dari setiap stesen ERL dan kemaskini perkhidmatan boleh didapati di laman sesawang www.kliaexpress.com, Facebook serta Twitter KLIA Express. Dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini.